Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 12 Disember. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan Negeri Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM90.5 juta untuk projek pembinaan Jalan Medong Lebrasau Klit di daerah Dalat yang terletak di bahagian tengah negeri itu. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata, projek rakyat itu yang bermula dari Kampung Mendong Seberang sehingga ke Kampung Kekan Seberang mampu memberikan kesenangan kepada rakyat di kemudian hari. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS komited untuk membangunkan kawasan luar bandar kerana itu adalah objektif utama GPS. Tambahnya, kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang sentiasa membela nasib rakyat mengikut janji GPS. Banyak lagi pembangunan akan dilaksana dan ini bukan retorik tetapi berdasarkan polisi yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian pada penutupan Pesta Besauk Dalat serta perasmian tebingan Sungai Dalat. Terdahulu, UGAH yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan mengumumkan bahawa peruntukan sebanyak RM4.96 juta telah diluluskan untuk pembinaan tebingan Sungai Dalat Fasa 3. Beliau berkata ketika ini, projek pembinaan tebingan sungai itu masih dalam proses reka bentuk dan akan ditender pada suku pertama 2024. Semua projek yang tertakluk kepada Perintah Sumber Asli dan Alam Sekitar, aktiviti ditetapkan 1994 atau Natural Resources and Environment Prescribed Activities Order 1994 adalah diwajibkan untuk menghantar laporan penilaian impak alam sekitar EIA untuk kelulusan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB. Dato' Ahmad Awang Tengah berkata setakat 31 Oktober lepas, sebanyak 49 laporan IEA dan 78 pelan pengurusan alam sekitar EMP telah diterima. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 48 laporan IEA dan 72 EMP telah diluluskan manakala selebihnya masih dalam pelbagai peringkat penilaian. Dalam pada itu, sebanyak 1,003 daripada 1,261 projek telah dipantau melalui pos IEA inspection setakat ini. Berdasarkan pemantauan tersebut, didapati sebanyak 110 kes ketidakpatuhan terhadap terma dan syarat kelulusan IEA dan EMP telah direkodkan. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 2 kertas siasatan telah dibuka, manakala 84 notis dan 24 notis akhir telah dikeluarkan kepada pihak pemaju. Sebanyak 108 kes telah diselesaikan iaitu pihak pemaju telah mengambil tindakan sewajarnya untuk memperbetulkan ketidakpatuhan tersebut. IEA merupakan kajian impak terhadap alam sekitar dan langkah mitigasi yang perlu dilaksanakan oleh pihak pemaju manakala bagi projek berskala kecil dan dikenal pasti memberi kesan terhadap alam sekitar, pihak pemaju dikenaki untuk mengemukakan EMP. Bilangan kes kehamilan remaja di Sarawak menurun 1,769 kes setakat Oktober tahun ini berbanding bagi tempoh 2016 dengan 2,481 kes. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, Jawatan Kuasa Kehamilan Remaja Sehenti OSTPC memainkan peranan penting dalam penurunan ini kerana ahlinya telah bekerjasama melaksanakan 66 program intervensi sosial bersepadu. Antaranya ialah program-program seperti kesedaran dan advokasi pendidikan seksual KAPS di sekolah dan dalam komuniti sejak 2016. Bagi perkara berasingan, beliau memberitahu terdapat peningkatan sebanyak 39% dalam mendapatkan bantuan bagi isu kesihatan mental telah direkodkan di Sarawak dari 41,920 kes pada 2019 ke 58,207 kes pada 2022. Sebahagian daripada kejayaan ini disumbangkan oleh aktiviti pemeriksaan dan pencegahan kesihatan mental yang mantap semasa program jangkauan seperti randau pembangunan sosial di luar bandar, randau solidariti komuniti di pinggir bandar, khusus literasi kesihatan mental komuniti dan kesedaran kesihatan mental di semua bahagian pentadbiran di Sarawak.
Datuk Seri Fatimah menambah sehingga Oktober tahun ini terdapat 822 kaunselor sekolah rendah dan menengah, 62 pegawai psikologi organisasi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak dan 45 pakar psikiatri, pakar psikologi klinikal dan pegawai psikologi di hospital serta klinik kerajaan yang menyokong pemeriksaan kesihatan mental, rujukan intervensi dan perkhidmatan lain. WorldSkills Malaysia Sarawak WMS 2023 kali ketiga yang mengetengahkan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diharap terus menjadi sebahagian daripada sistem latihan vokasional di negeri ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Ronan Sagawiin berkata, ini penting bagi mengiktiraf golongan belia berkemahiran tinggi. Ujarnya, WMS 2023 juga dilihat mampu meningkatkan kemahiran pelatih daripada institusi TVET ke arah mencapai standard yang boleh dijadikan sebagai penanda aras kepada golongan TVET. Ia sekaligus membantu meningkatkan kecekapan dan daya saing dalam kalangan institusi, sektor swasta dan industri berkaitan. Beliau berucap demikian bagi mewakili Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada majlis penutupan WMS 2023 kali ketiga di Kuching. WMS pada kali ini mempertandingkan 15 kategori dengan juara keseluruhan. Anugerah Tangan Emas Premier Sarawak 2023 dimenangi oleh Marvin Lim Zhi Cheng dari UCSI Universiti Sarawak sekaligus menerima wang tunai RM5,000 piala dan sijil. Antara kategori lain yang dipertandingkan pada 9 dan 10 Disember lalu adalah kategori masakan, fashion teknologi dan dandan rambut serta lukisan dan dekorasi. Seramai 90 peserta dari institusi latihan TVET yang mengambil bahagian dalam pelbagai kategori yang dipertandingkan. Johan bagi setiap kategori menerima wang tunai RM3,000, pingat dan sijil. Manakala tempat kedua menerima wang RM1,500, pingat dan sijil dan tempat ketiga menerima wang RM1,000, pingat dan sijil. Kerajaan Sarawak menggesa pendatang asing tanpa izin parti dan majikan yang berhasrat untuk menyertai program rekabilitasi tenaga kerja RTK 2.0 agar berurusan secara terus dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dan Jabatan Tenaga Kerja dengan kadar segera. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, ini kerana pendaftaran program untuk meregularisasikan pendatang asing tanpa izin di Sarawak itu akan berakhir pada 31 Disember ini. Dalam kenyataan medianya hari ini, beliau menegaskan bahawa selepas tempoh pelaksanaan RTK 2.0, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak akan melaksanakan penguatkuasaan terhadap parti melalui operasi penguatkuasaan secara besar-besaran. Di bawah program tersebut, parti yang dibenarkan untuk didaftarkan adalah warga negara asing yang telah melakukan kesalahan pada atau sebelum 31 Disember 2022 di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 1963 iaitu masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas yang sah. Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 1963 iaitu tinggal lebih masa dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar syarat PAS. Manakala bagi majikan yang beroperasi dalam sektor 3D iaitu dangerous, difficult and dirty adalah dibenarkan untuk mengambil parti dengan mendaftarkan mereka sebagai pekerja dalam tempoh pelaksanaan program itu. Ini termasuklah sektor perkilangan, pembinaan, perladangan, pertanian, perkhidmatan, pelombongan dan kuari dan pembantu rumah asing. Hanya parti dari 16 negara sumber sahaja yang dibenarkan termasuk dari Indonesia, Bangladesh, Thailand, India, Filipina dan Kazakhstan. Kenyataan sama memberitahu majikan boleh terus mendaftar dengan percuma secara dalam talian melalui portal Jabatan Imigresen Malaysia di www.imi.gov.my, klik ke pautan portal rekalibrasi. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.